Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi telah membuat beberapa pencapaian dalam perkembangan dan kemajuan dari segi dasar projek-projek pengangkutan dan infokomunikasi serta beberapa pembaharuan di sepanjang tahun 2020. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi semasa mempengerusikan sesi muzakarah bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara juga mengongsikan plan-plan strategik Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi MTIC 2025, Plan Indo Ekonomi Digital 2025 dan Plan Strategik Keselamatan Jalan Raya bagi negara Brunei Darussalam 2025 yang disasarkan pelaksanaannya dalam tempoh 5 tahun akan datang. Sesi muzakarah diadakan di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Yang Berhormat juga menyentuh mengenai beberapa inisiatif utama yang difokuskan bagi mencetus proses transformasi digital di negara ini di samping memastikan keselamatan siber melalui penubuhan Cyber Security Brunei CSB sebagai salah satu enabler strategi utama kepada transformasi digital. Negara Brunei Darussalam juga turut membuat persediaan bagi mendapatkan liputan 5G. Projek Rintis 5G yang akan dijalankan ke beberapa lokasi yang telah dikenal pasti telah pun mendapat limpah kurnia perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan insya-Allah akan dilaksanakan pada suku pertama tahun 2021 ini. Dari aspek data peribadi ataupun personal data, AITI sedang menyediakan satu undang-undang dan sedang merancang rangka kerja bagi urus tadbir Personal Data Protection. Penyediaan undang-undang dan rangka kerja ini adalah sangat penting bagi menjaga maklumat data peribadi khususnya oleh sektor swasta. Aspek keselamatan cyber juga perlu dititik beratkan dan alhamdulillah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga telah memperkenankan penubuhan Cyber Security Brunei CSB pada 1 Ogos 2020, di mana penubuhan CSB ini adalah sebagai salah satu enabler strategik utama kepada transformasi digital dengan berperanan dalam menjalankan 3 perkhidmatan utama, iaitu BRUCED, National Digital Forensic Laboratory dan Cyberwatch Center CWC. Dan kita perlu peka kepada penekanan dalam titah mengenai ancaman-ancaman kepada keamanan cyber masa kini yang mana negara kita juga tidak terkecuali daripadanya. Dengan usaha sepadu berterusan oleh semua pihak melalui pendekatan Whole of Nation, kemalangan jalan raya melibatkan kehilangan nyawa menurun lebih 50% dalam masa 2 tahun, iaitu daripada 29 fatality pada tahun 2017 kepada 13 fatality pada tahun 2019 dan menurun ke 11 fatality sehingga November 2020. Rombongan Ahli Majlis Mesyuarat Negara seramai 18 orang diketuai oleh Yang Berhormat Awang Iswandi bin Ahmad. Sesi muzakarah ini adalah platform untuk berbincang secara terbuka dan bertukar-tukar pandangan mengenai sektor pengangkutan dan infokomunikasi. Memperoleh dan mengakses dunia digital. Teknologi telah menjadi Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Sekolah-Sekolah, Jabatan Peperiksaan Bahagian Pendidikan Swasta dan Unit Pendidikan Khas dengan kerjasama pihak Cambridge Assessment International Education CAIE mengadakan Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Kementerian Pendidikan 2019. Majlis yang diadakan sehingga hari ini bertujuan untuk memberi pengiktirafan, penghargaan dan dorongan kepada pelajar-pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik khususnya di dalam peperiksaan awam. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Datin Seri Paduka Dr. Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Seramai 121 orang pelajar dari sekolah menengah, maktab dan pusat tingkatan 6 kerajaan dan swasta seluruh negara menerima anugerah mereka mengikut kategori, iaitu Anugerah Cambridge Outstanding Achiever Awards A Level, Anugerah Cambridge Outstanding Achiever Awards AS Level, Anugerah Brunei Cambridge GCE A Level peringkat lanjutan, Anugerah International Baccalaureate IB dan Anugerah Pendidikan Khas Brunei Cambridge GCE A Level. Best across 3, third place.
Sesi pertama bagi majlis ini adalah untuk para pelajar yang mencapai kecemerlangan dalam Brunei Cambridge GCE A-Level, International Baccalaureate IB dan Brunei Cambridge GCE AS Level Oktober-November 2019. Anugerah tersebut juga merupakan penghargaan kepada ibu bapa serta penjaga yang sentiasa memberi kerjasama dan sokongan yang berterusan kepada anak-anak mereka. Saya banyak practice the questions from past year paper, but not just that, but ask the teachers to check so my points are to lurus. Pastikan saya konsisten dengan pembelajaran. Ya, kalau dapat kerja rumah itu buat, selalu buat. Kalau ada, contohnya kalau ada study period itu masa lapang, gunalah dengan sebaiknya. 3 kes aktif masih menjalani rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan 15 kes disahkan sembuh kemarin dan tiada kes baharu COVID-19 dicatatkan di negara ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 174 dengan kes sembuh seramai 168 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 33 kes. ...630 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 11,119 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 188 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020, 86,059 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, 7 premis perniagaan dikenakan denda kompaun keseluruhannya sebanyak RM1,450 setelah didapati tidak mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi kerajaan lainnya. Ia adalah hasil operasi merati yang dijalankan dari 4 Januari 2021 hingga 10 Januari 2021 di premis-premis perniagaan di daerah Brunei dan Muara. Daerah Blight dan daerah Tutong melibatkan pegawai-pegawai penguatkuasaan kesihatan dari Unit Penguatkuasaan Kesihatan Kementerian Kesihatan. Antara kesalahan yang dikenakan denda kompaun adalah pengendali dan penyedia makanan premis-premis berkenaan tidak memakai sungkup muka, kaki tangan premis-premis tukang gunting rambut dan premis-premis establishment kecantikan dan kesihatan tidak memakai sungkup muka dan tiada kod QR BruHealth. Orang ramai terutama para pengurus dan kaki tangan premis-premis perniagaan sekali lagi diingatkan untuk mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi kerajaan lainnya. Pengurus perniagaan hendaklah memastikan pengendali, penyelia makanan dan kaki tangan memakai sungkup muka, melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing dan membudayakan langkah pencegahan penularan COVID-19, mendapatkan kod QR BruHealth yang khusus bagi premis-premis mereka dan mencetak kod QR serta dilekatkan di kawasan yang mudah diimbas oleh pelanggan. Menggunakan aplikasi Premis Scan bagi memudahkan pelanggan-pelanggan yang tidak menggunakan aplikasi BruHealth di telefon bimbit mereka, mengamalkan langkah-langkah kebersihan di dalam premis perniagaan dan premis makanan diingatkan untuk mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan jika menyediakan makanan secara buffet. Negara Brunei Darussalam pada masa ini masih berada dalam monsun timur laut yang mana lazimnya keadaan cuaca dalam tempoh ini adalah tidak menentu dengan hujan lebat atau hujan berpetir sekali-sekala. Peningkatan aktiviti dan jumlah turunan hujan di negara Brunei Darussalam dipengaruhi oleh kombinasi sistem tekanan rendah yang berada di kawasan utara Borneo dan luruan angin timur laut yang kuat berada di rantau itu. Curahan hujan lebat yang berlaku kebelakangan ini di kawasan daerah Brunei dan Muara, daerah Tutong dan di kawasan pesisiran daerah Blight menyebabkan kejadian banjir dan banjir kilat terutamanya di kawasan rendah dan mudah banjir. Keadaan air pasang semasa hujan lebat juga menyebabkan banjir berlaku di kawasan berhampiran tebing sungai. Negara Brunei Darussalam akan berterusan dengan hujan sekali-sekala lebat sehingga hari Selasa 19 Januari.
Hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku terutama pada sebelah petang dan malam dan boleh berlanjutan sehingga subuh. Dalam keadaan cuaca sebegini, masih terdapat risiko banjir dan banjir kilat berlaku. Keadaan angin boleh menjadi kencang mencapai sehingga 45 km sejam semasa hujan lebat. Luruan angin timur laut kuat yang berlaku di kawasan Laut Cina Selatan pada masa ini akan menyebabkan peningkatan ketinggian ombak di kawasan perairan negara. Keadaan laut dijangka berada di paras sederhana hingga bergelora dengan ketinggian ombak mencapai 3.0 meter sehingga minggu depan. Berikutan dengan kejadian hujan lebat dan banjir pada masa ini, Kementerian Kesihatan mengingatkan orang ramai terutama yang tinggal di kawasan yang terjejas dan dilanda banjir supaya mengambil langkah berwaspada bagi mencegah dan menghindarkan sebarang kemalangan, kecederaan dan kemungkinan berlakunya penyakit berjangkit bawaan makanan dan air seperti kolera, ceret-beret, keracunan makanan dan penyakit bawaan vektor seperti demam denggi dan sebagainya. Kementerian Kesihatan mengingatkan orang ramai mengenai beberapa langkah yang perlu diambil semasa dan selepas berlakunya banjir, antaranya memastikan bekalan air adalah bersih dan tidak tercemar, memastikan air minum dimasak terlebih dahulu atau meminum air botol, memasak semua makanan dengan sempurna, mengutamakan kebersihan diri khususnya membasuh tangan dengan air bersih dan sabun selepas menggunakan tandas, menjaga kebersihan persekitaran tempat tinggal dan kawasan yang berdekatan dan tidak membuang sampah merata-rata serta memastikan saliran air supaya tidak tersumbat oleh sampah sarap, lumpur dan dahan-dahan pokok. Mendapatkan rawatan jika mengalami penyakit seperti demam panas, sakit perut, ceret-beret, muntah dan lain-lain. Mengutamakan keselamatan khususnya kanak-kanak agar tidak terdedah kepada air banjir bagi mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini seperti lemas, kecederaan serta jangkitan penyakit. Mengelakkan daripada menyentuh dawai elektrik yang jatuh berdekatan air banjir. Bagi pesakit-pesakit yang menghidapi penyakit kronik, hendaklah memastikan mempunyai bekalan ubat yang mencukupi dan jika kekurangan bekalan adalah dinasihatkan untuk menghubungi pusat-pusat kesihatan yang berdekatan untuk mendapatkan bantuan bekalan ubat. Memastikan tidak ada takungan air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh mengunjungi laman sesawang Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.pn atau menghubungi talian Darussalam 123. Beberapa kawasan rendah dan pedalaman di daerah Tutong pada ketika ini masih lagi mengalami banjir. Penyelarasan bantuan dan pemantauan terus dilaksanakan bersama agensi keselamatan bagi memastikan kesejahteraan penduduk kampung berkenaan. Antaranya menyediakan kemudahan pengangkutan keluar masuk penduduk di kawasan terjejas menggunakan truk oleh Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB beserta para sukarelawan kampung di beberapa buah pos bantuan. Kemudahan disediakan di Persimpangan 4 Pancong, Simpang Sulap Samad, Benutan, Simpang 3 Kuala Ungar, Bangkuru dan juga pengangkutan untuk membawa pelajar-pelajar sekolah yang terjejas kejadian banjir. Pengangkutan mula beroperasi dari pukul 6 hingga 8 pagi, manakala di sebelah tengah hari bermula pukul 12 tengah hari hingga 2 petang dan pukul 4 hingga 6 petang. Kawasan-kawasan yang terjejas banjir adalah sepanjang Jalan Benutan, Jalan Kerancing, Jalan Bengkuru, Jalan Sumsum, Kampung Pancong, Jalan Kuala Ungar, Jalan Rambai, Jalan Rumpau dan Jalan Bang Pangan. Jalan-jalan tersebut adalah tidak selamat untuk dilalui oleh sebarang jenis kenderaan pada masa ini. Manakala para pengguna Jalan Penapar, Jalan Kecil Layong, Jalan Melaboi dan Jalan Sungai Damit adalah dinasihatkan untuk menggunakan jalan alternatif jika melalui kawasan yang mudah banjir. Pemantauan paras air juga terus dilaksanakan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah DDMC Daerah Tutong bagi memastikan keadaan adalah terkawal. Para penduduk kampung yang terjejas dan orang ramai juga diingatkan untuk sentiasa berwaspada dan mengambil langkah-langkah keselamatan semasa kejadian banjir dan memantau keberadaan anak-anak supaya mereka tidak bermain di kawasan banjir bagi keselamatan bersama. Sebarang kecemasan, hubungi talian pos kawalan insiden Balai Bomba Lamunin di 423 7350. Sempena Majlis Ilmu 2020, Jawatan Kuasa Kerja Acara Sampingan Majlis Ilmu 2020 akan mengadakan sesi forum pada hari Sabtu 16 Januari 2021 bertempat di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Dengan tajuk Jantung Hatiku, forum akan disampaikan oleh dua
orang ahli panel. Forum seumpamanya antara lain bertujuan bagi memberikan kesedaran kepada orang ramai mengenai kepentingan untuk menjaga kesihatan, terutamanya penjagaan jantung dari aspek perubatan dan kerohanian. Orang ramai adalah dialu-alukan untuk hadir ke forum tersebut dan ia juga akan disiarkan secara langsung Instagram mi.brunei2020. Selain forum, pameran berkaitan dengan kesihatan juga akan diadakan di berkenaan bermula pukul 9 pagi hingga 4.30 petang. Forum dan pameran seumpamanya juga akan diadakan di masjid-masjid Dewan Kemasyarakatan dan kompleks membeli belah di keempat-empat daerah sehingga bulan Februari depan. Forum dan pameran diunggahkan bersama oleh Kementerian Kesihatan, Kementerian Hal Ehwal Agama, Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan di bawah jawatan kuasa kerja acara sampingan bagi sambutan Majlis Ilmu 2020. Maklumat lanjut layari laman sesawang www.majlisilmu.gov.bn atau media sosial rasmi Majlis Ilmu 2020 iaitu Instagram mi.brunei2020 dan Facebook Majlis Ilmu 2020. Sebanyak 100 kotak mercun jenis 3388 dan 10 kotak mercun jenis 8888 Happy Boom Firecracker dirampas oleh keanggotaan Balai Polis Bangar Pasukan Polis di Raja Brunei. Rampasan dibuat setelah pihak polis mendapati sebuah kenderaan pacuan 4 roda keluar dari persimpangan JT Tambatan, Kampung Bokok dalam keadaan yang mencurigakan. Pemandu dan kenderaan tersebut kemudian ditahan. Suspek merupakan seorang lelaki warga negara tempatan berumur 45 tahun dan tidak bekerja. Pasukan polis di Raja Brunei dalam siaran akhbarnya menegaskan mengikut Peraturan 15 Akta Senjata Api dan Bahan Letupan Negara Brunei Darussalam Penggal 58 iaitu sekatan mengimport mercun, bunga api dan sebagainya, sesiapa yang didapati melanggar undang-undang tersebut boleh didakwa dan dihukum penjara bagi tempoh tidak kurang 5 tahun dan tidak melebihi 15 tahun serta hukuman 3 kali sebatan dan tidak melebihi 12 kali sebatan. Manakala bagi hukuman mengikut Peraturan 17-2 Akta Senjata Api dan Bahan Letupan menyatakan mana-mana orang yang melanggar Peraturan 15 Akta Senjata Api dan Bahan Letupan adalah bersalah kerana melakukan satu kesalahan dan jika sabit akan dikenakan denda RM3,000. Sementara mengikut Seksyen 6 Undang-Undang Kesalahan Kecil Penggal 30 menyatakan mana-mana orang yang menyalakan atau membakar apa-apa bahan api hingga menyebabkan gangguan, kesulitan atau menimbulkan bahaya kepada orang awam atau melepaskan apa-apa belon api atau roket di mana-mana jalan awam adalah bersalah dan boleh dihukum denda RM250. Simulasi kebocoran gas di Taman Perindustrian Pulau Muara Besar menguji kesediaan dan tindak balas henggi industri Sdn Bhd dan juga agensi berkenaan dalam menangani insiden besar dan pengosongan tapak berkenaan bagi mengurangkan risiko dan mengelak kecederaan. Hadir Pengiran Haji Jamra Wira bin Pengiran Haji Petra, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Tenaga. Agensi-agensi yang turut serta dalam latihan kecemasan ialah Kementerian Kesihatan, Pasukan Polis di Raja Brunei, Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Perkhidmatan Ambulans Kecemasan, Radio Televisyen Brunei, Pihak Berkuasa Maritim dan Pelabuhan Negara Brunei Darussalam dan Darussalam Enterprise. Latihan dipantau dan disaksikan oleh Kementerian Tenaga, Autoriti Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar Kebangsaan Shena dan Autoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam.